Baiklah, ada penonton, kita kembali ke Rampai Pagi hari ini, hari Jumaat, dan kita terus saja ke wawancara secara virtual. Yang pertama kita pada hari ini ada penonton, iaitu tajuk wawancara kita hari ini adalah etika persidangan secara maya. Dan tetamu yang telah kita jemput untuk membicarakan mengenai hal ini secara virtual ni, ada penonton ialah Nomi Hafiz Zakia Haji Pawi. Beliau adalah merupakan seorang penganalisa keselamatan siber. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuan-puan. Ya, apa khabar Puan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Okey. Apa yang akan kita bincangkan pada hari ini, etika persidangan secara maya. Jadi di sini sebagai mukadimahnya, mungkin Puan boleh menerangkan lebih lanjut mengenai topik yang ingin disampaikan pada hari ini. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi saya ucapkan kepada Tuan Dania, Puan Atul dan para penonton Rampai Pagi pada hari ini ya. Okey, alhamdulillah segmen Cyber Security Brunei bersiaran lagi pada hari ini untuk membincangkan topik berkaitan dengan etika persidangan secara maya ataupun lebih dikenali sebagai virtual conferencing etiquette bersempena Bulan Kesedaran Keselamatan Siber atau Cyber Security Month yang disambut pada setiap bulan Oktober. Okey, terlebih dahulu pihak Cyber Security Brunei ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Rampai Pagi, Radio Television Brunei di atas jemputan wawancara Rampai Pagi pada hari ini ya, dan juga memberi peluang kepada Cyber Security Brunei untuk mengongsikan mengenai topik yang akan saya sampaikan pada hari ini ya. Okey, itu dia secara mukadimahnya. Mungkin Puan boleh dikongsikan dengan lebih lanjut Puan mengenai dengan etika persidangan secara maya ni Puan, silakan. Okey, sebenarnya mengambil kira situasi pandemik pada masaannya, jumlah penggunaan persidangan maya apa yang kita lihat semakin meningkat di mana ianya selalu digunakan untuk tujuan mesyuarat, pembelajaran dalam talian, seminar dan sebagainya. Alhamdulillah ianya juga dimanfaatkan oleh ahli keluarga untuk mengadakan majlis tahlil, majlis doa selamat maupun perjumpaan secara maya. Persidangan maya adalah salah satu alternatif untuk meneruskan aktiviti-aktiviti yang seperti lazimnya diadakan sebelum ini. Sebagai contoh, seperti mesyuarat fizikal, persidangan maya juga mempunyai beberapa etika yang perlu diikuti berdasarkan amalan terbaik yang disarankan dan juga beberapa tips keselamatan mengenainya. Sebenarnya terdapat banyak pilihan persian yang boleh digunakannya bagi tujuan persidangan secara maya, seperti Zoom, Cisco Webex, GoToMeeting, Microsoft Teams, Google Hangout dan sebagainya. Setiap persian tersebut mempunyai kelainan yang tersendiri tertakluk kepada lesen yang dilanggan mengikut keperluan pengguna. Okey, pada sesi Rampai Pagi hari ini akan dikongsikan etika ketika di dalam persidangan maya ataupun lebih dikenali sebagai virtual conferencing etiquette daripada perspektif individu yang menganjurkan masyarakat maupun individu yang akan menyertainya. Okey, berikut adalah tips dan nasihat yang akan saya kongsikan. Okey, seperti yang dipaparkan di skrin Auda adalah dengan menggunakan versi terkini artinya pastikan untuk mengemas kini persian Auda ke versi terkini. Ini adalah kerana kenapa? Tujuannya adalah untuk memastikan persian tersebut adalah selamat untuk digunakan dari sebarang ancaman siber. Dan dengan menggunakan versi terkini juga boleh menambahkan lagi ciri-ciri baharu dan mengeluarkan ciri yang tidak digunakan pada persian tersebut. Okey. Untuk pengetahuan penonton Rampai Pagi pada hari ini juga, kebanyakan penjenayah siber masa ini menghabiskan masa mereka mencari kelemahan dalam perisian atau lebih dikenali juga sebagai software vulnerability yang paling popular dan digunakan secara meluas masanya. Kerana dengan kelemahan itu akan membolehkan penjenayah siber menyerang dan menjangkiti sistem komputer dan membenarkan mereka untuk mengakses serta mencuri data dan maklumat sensitif. Ini yang kita ni cuba elakkanlah mencuri data dan maklumat sensitif ini ya. Okey, dengan mengemas kini sistem komputer Auda, artinya you always update your
sistem, AUDA dapat memastikan peranti AUDA mendapat perlindungan terbaik dari ancaman jenayah siber. Okey. Tambahan pula, contohnya sekiranya AUDA memakai perisian Zoom, Cisco, Webex ataupun Microsoft Teams, pastikan perisian tersebut dimuat turun dari sumber yang dipercayai. Artinya yang mesti yang trusted, iaitu seboleh-bolehnya dari laman web asal. Okey, jangan pakai yang third party punya. Okey. Kerana terdapat juga laman web yang digunakan oleh penjana siber untuk menyebarkan virus virus komputer menggunakan perisian palsu yang menawarkan lesen yang percuma yang biasanya dikenakan caca bayaran seperti lazimnya juga tu. Okey. Seterusnya adalah paparan skrin seterusnya adalah konfigurasi tetapan audio dan video. Pastikan video dan mikrofon dimatikan atau ditutup semasa menyertai mesyuarat dan hanya menggunakannya apabila perlu. Kenapa? Ini adalah kerana sifat mikrofon adalah sangat sensitif di mana ia akan menangkap bunyi yang tidak diingini seperti menangkap perbualan orang di sekeliling kita yang menyebabkan orang lain akan dapat mendengarnya juga tu. So ini yang sebenarnya Tani cuba elakkan. Okey. Okey, semasa menghadiri mesyuarat fizikal seperti kebiasaannya, AUDA juga dinasihatkan untuk mematikan atau mengubah ke mod senyap telefon bimbit bis kita kerana ia juga boleh mengganggu suasana atau situasi mesyuarat tersebut. Okey, kalau ada peserta, kalau you ada partisipan, jika AUDA menyertai persidangan maya sebagai peserta, adalah dinasihatkan juga untuk mematikan atau menutup mikrofon AUDA setiap masa dan hanya membukanya bila perlu. Kadang-kadang macam buka kamera untuk mengambil gambar ataupun bertanya soalan. Okey, mikrofon apa? Okey. Seterusnya, paparan skrin seterusnya adalah periksa semula apa yang ada yang di sekeliling kita. Okey, sentiasa peka dengan persekitaran AUDA sebelum membuka kamera AUDA, terutama sekali jika maklumat peribadi atau sensitif yang boleh dilihat di latar belakang AUDA. Ya, kebanyakan perisian persidangan maya menyediakan ciri latar belakang maya. Contohnya ataupun boleh dipanggil virtual background-nya yang boleh digunakan oleh pengguna. Okey. Seterusnya, jangan dirakam. Okey. Kenapa? Setiap persidangan maya ini akan mempunyai peraturan yang berbeza. Setengah persidangan maya tidak membenarkan peserta untuk mengambil gambar atau video sepanjang persidangan tersebut atas sebab-sebab tertentu. Mungkin salah satu sebabnya persidangan tersebut mengandungi maklumat sulit dan sebagainya. Pastikan juga AUDA mendapatkan kebenaran atau persetujuan penganjur terlebih dahulu sebelum mengambil tangkap layar ataupun boleh dikenali juga sebagai screenshot atau merakam sesi tersebut. Dan yang terakhir, gunakan pakaian yang bersesuaian. Salah satu flexibility semasa menghadiri persidangan maya ialah kebebasan untuk berpakaian simple saja macam pakai apa yang tanya tapi sebenarnya kod pakaian perlu diambil kira apabila mengikuti persidangan secara mayanya. Okey, apabila AUDA bertemu seseorang dari jauh atau dalam talian, AUDA sememangnya mahu kelihatan sopan dan kemas. Betul? Okey. Ternyata baju T biasa mungkin kelihatan baik secara peribadi, tetapi ianya kelihatan selekeh pada kamera ataupun apabila menghadiri persidangan maya yang rasmi. Dan selalunya bagi golongan lelaki pula, kalau boleh luangkan sedikit masa untuk menyikat rambut. Okey. Okey. Paparan seterusnya yang tadi untuk peserta. Okey, saya akan hujahkan sedikit mengenai kalau menganjur macam mana. Okey. Berikut adalah nasihat bagi AUDA yang akan menganjurkan persidangan maya. Okey, yang pertama, cipta kata laluan ataupun password untuk mesyuarat tersebut. Kenapa? Kenapa mesti ada password? Ini adalah untuk memastikan hanya mereka yang mempunyai jemputan sahaja yang dapat mengakses sesi tersebut. Yang kedua, semak kedatangan orang yang akan menghadiri. Attendance. Ini adalah kerana sesetengah perisian akan menyediakan ciri-ciri lobi atau ruangan menunggu sebelum masuk ke persidangan secara mayan
Sekiranya ada orang di dalam ruangan menunggu secara maya yang tidak dijemput atau tidak dikenali, minta pengesahan terlebih dahulu mengenai identiti mereka. Okey. Seterusnya, yang ketiga, tanya sebelum merakam. Okey, sebagai penganjur, Auda juga dinasihatkan untuk mendapatkan kebenaran atau persetujuan peserta terlebih dahulu sebelum mengambil tangkap layar atau merakam sesi tersebut. Dan yang terakhir, perkongsian skrin. Sebelum berkongsi apa-apa yang akan anda paparkan, pastikan untuk menutup semua aplikasi lain dan maklumat sensitif yang ada di desktop Obis kita ataupun di sekeliling Auda. Pilihan lain adalah hanya berkongsi dokumen tertentu dan bukannya keseluruhan skrin. Okey. Itu saja yang dapat saya kongsikan pada masa ni. Ya. Okay. Jadi banyak juga perkara yang sebenarnya Ketani Indah maklum dan bukan Indah maklum, so mungkin Ketani Indah dia bertanya dan sebagainya. Banyak perkara yang Ketani, khususnya masyarakat ini yang Indah tahu ni Puan. Jadi di sini sekiranya berlaku dan insiden-insiden yang Indah diingini ataupun mungkin ada yang ingin bertanya lebih lanjut, di mana ni mereka akan menghubungi BIS kita? Okey, untuk sebarang pertanyaan atau melaporkan insiden keselamatan sibernya, Auda boleh menghubungi kami melalui email. Email boleh jua kepada reporting@brussels.org.bn. Kalau nombor email boleh telefon kami ataupun melalui talian hotline kami 2458001. Kalau nombor telefon boleh ada, kami ada WhatsApp. Okey. Auda juga boleh menghantar WhatsApp ke talian 7170766. Untuk maklumat lebih lanjut, orang ramai boleh melayari laman web rasmi Cyber Security Brunei di www.csb.gov.bn ataupun www.secureverifyconnect.info. Okey. Untuk mengakhiri wawancara pada pagi ini, seperti yang kita sedia maklum, negara Brunei Darussalam masih berdepan dengan penularan wabak COVID-19 ya. Oleh itu, pihak kami Cyber Security Brunei ingin menasihati orang ramai agar bekerjasama untuk mengurangkan kes COVID-19 di negara ini ya. Kalau boleh patuhitah SOP yang telah disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Selain daripada itu, sentiasalah menjadi pengguna yang bijak. Jangan tidak menularkan mesej yang belum ditentukan kesahihannya. Ini adalah untuk mengelakkan panik dan huru-hara di kalangan orang ramai. Kepada penonton dan orang ramai, amalkanlah tahap kebersihan yang tinggi ya. Gunakanlah sungkup muka, stay at home, stay safe. Sekian dari kami Cyber Security Brunei. Thank you. Ya. Okey, terima kasih banyak kami ucapkan kepada Yang Mulia Puan Nomi Hafiz Zakia Haji Fahmi selaku penganalisa keselamatan siber dengan penjelasan yang telah pun diberikan sebentar tadi. Semoga Ketani semua mendapat panduannya, manfaatnya untuk digunakan pakai kerana Ketani ketika ini menggunakan secara dalam talian. Sekali lagi terima kasih Puan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you. Ya.